identity. When you have that 8-month period, companies and also the leadership team of that place where you're interning in are more likely to give you projects. So everywhere I've gone, they all say, wow, UTP internship program, number one, the best. And I agree. Without that 8 months exposure, I do not think I could have as easily, I wouldn't have been as ready for the industry right after graduation. And just to share, less than 1 month after my graduation, I did manage to secure a job as a reservoir engineer at ExxonMobil. And what the feedback that I got was that it seemed that I was very prepared to join and work and contribute to a corporation and to an organization, and I don't think I would have been able to do that without that industrial experience. I would like to wish happy anniversary UTP, and thank you for all these amazing 5 years and for all the opportunities and chances that you have given me. Since our inception in 1997, UTP is committed to fostering collaborations and partnerships with the industry. Together with our partners, we edge towards sustainable global prominence, a unique feature of our global prosperity action and identity. UTP is not just a classroom, but a real-life, career-integrated learning environment. It allowed me to explore what is the true potential within me. I am glad that I managed to continue my passion in rugby sports that I've played since I was 16 years old and became the team captain for UTP Z Drillers Rugby Club. From organizing the event, being the MC in the concert hall, leading the International Student Representative Council, managing a football team, forming a music band with friends, and competing at the national level, to representing the university for the Petroleum Engineering Quiz competition. Who would believe that it all would happen in just a few years in UTP? When we developed this university some 25 plus years ago, we call it a dream. The dream was to have the best engineering school in this part of the world, to produce students with holistic education so that they can contribute to the future success of themselves, their careers, and ultimately to the global good of the world. So it was a big dream, and the dream continues. Let's carry on with the good work. Let's continue with all the things that we believe in, and God willing, success will be achieved. At UTP, unlocking true potential is one of the major life possibilities that we seek to create. In this respect, we will continue to sustain our unwavering efforts in producing relentless, creative, and innovative graduates. Thank you for being part of our journey. Here's to more years of energizing futures. Semua pagi ni. Alright. Cukup-cukup saya put kita pun tak nak ambil masa lama. Ni kita nak buat sharing sekejap saja, fokus untuk kita nak sharekan kita punya peluang-peluang penelajaan untuk pelajar-pelajar, especially pelajar-pelajar MRSM untuk anak-anak MRSM untuk menyambungkan pengajian. Dia ada banyak-banyak pelajar yang untuk belajar di UTP nanti. Okay, so sekarang saya share few slide untuk just senang nak tengok.
Okey, cikgu semua, mula sekali saya nak ucapkan tahniah kepada MRSM SM yang mendapat top 3 saya cerita top 3 ya. First MRSM Typing MRSM Typing, lepas tu MRSM TGB dan lepas tu MRSM Langkawi. Betul ke? Apa dia? Oh. Dengan saya cakap okey yang top 3 sekarang ni Internet. untuk MRSM Mai tengok ah sini. untuk ujian CPS. Mai sini. Okey. Okey, cikgu. Alright. Boleh dengar saya? Nak check, Falik check. Ada, boleh. Boleh dengar. Okey, thank you semua cikgu-cikgu. First kali kami nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada mata-mata yang sudi terima UTP pada hari Khamis yang lepas, minggu lepas. Pada masa keputusan FPM diumumkan, so kita hantar ke beberapa mata untuk kita sama-sama untuk UTP untuk tolong promote dan juga untuk ucapkan tahniah kepada pelajar-pelajar yang berjaya. Ada yang mata-mata yang kami tak bagi bukan sebab tak bagi, sebab kita tak cukup manpower untuk semua. So kami bagi bukan setakat MRSM saja, ada sekolah biasa dan juga sekolah SBP juga. So lebih kurang 80 lebih sekolah yang kita pergi hari Khamis lepas pada satu hari itu. So kita mobilize ada banyak sangat staff, so tak boleh nak cover semua MRSM pun dan juga SBP pun kita tak ada cover semua. So kita boleh cover sebahagian lah. Okay, I proceed kepada sharing. Okay, untuk pelajar-pelajar kita, apa yang kita nakkan sekarang ni adalah bantuan daripada cikgu-cikgu semua untuk sampaikan maklumat, especially berkaitan dengan penajaan ni untuk pelajar-pelajar submit permohonan penajaan ni secepat mungkin. Sebabnya especially macam Petronas, sekarang ni dia buka daripada hari Khamis lepas sehingga 22 Jun, hari Rabu ni saja. So very short period. So sekarang ni that's why kami kalau boleh nak highlightkan ini kepada cikgu-cikgu supaya cikgu-cikgu boleh share dengan anak-anak murid, sebab waktu kita pergi ke sekolah hari tu tak semua benda kita dapat share dengan pelajar sebab satu ramai, satu lagi yang staff pergi pun sekorang, ada setengah staff yang pergi pun 2 orang. So mungkin tak boleh nak attend semua dan juga pelajar-pelajar pun sibuk dengan apa yang kita faham dah dapat result bagus, so nak celebrate kegembiraan dengan cikgu-cikgu, dengan kawan-kawan dan juga dengan parents sekali pada masa itulah. Okay. So pertama sekali untuk penajaan di UTP ni kita ada penajaan daripada Petronas. So untuk penajaan Petronas ni dia ada 2 kategori lah. Satu kategori untuk pergi ke local which is UTP. Satu lagi kategori untuk pergi ke overseas lah, especially untuk yang non-technical dan juga free technical program. So this is adalah overall ya. Overallnya dia akan buka pada 16 hingga 22 Jun. So tetapi untuk program ke UTP sahaja adalah program inilah. So untuk program Petronas, untuk program di UTP sahaja minimum adalah 8A-. Okay, itu benar. Yang kategori dia minimum 8A-. Application date dia daripada 16 hari Khamis lepas sehingga 22 Jun. So 22 Jun tu, so kalau boleh before 5 PM lah. So kalau kat ni, okay, sehingga 22 Jun ya. So dan program yang ditawarkan ataupun yang program yang ditaja di UTP adalah program saja. Okay, ya. Okay. Untuk program di UTP adalah program yang general dekat UTP, chemical, mechanical, electrical, geoscience, petroleum engineering, computer science dan IT. So untuk program lain, contohnya yang ada di UTP macam program business, program information system, program civil tak ditaja di UTP tetapi ditaja oleh program-program penaja-penaja lain jugalah. Untuk Petronas di UTP hanya program ini saja yang ditaja. Okay. Okay, next one, right? Okay, dan itu juga kita ada daripada Petronas satu hal. Okay, lepas tu kita ada daripada Yayasan UTP Scholarship, full scholarship. Dia sama sebiji macam Petronas, dia punya tajaan. Cumanya pelajar-pelajar yang nak dapatkan Yayasan UTP Scholarship ni kena apply through Petronas portal juga.
Okey, cumanya dia punya kelaikannya adalah dia 8A, dia punya income, household income dia kena 4,000 ke bawah lah. Dan juga Dia ada tu mana tak ada asal ni. Ada tak? Boleh lah, godek-godek. Apa Hafiz? okey, alright. Untuk penajaan Yayasan UTP Scholarship, pelajar tersebut perlu mohon sekali dengan Petronas punya scholarship. Nanti kita akan asingkan lah. Cumanya dekat sini kita ada allocation daripada Petronas scholarship dan lepas tu kita ada allocation daripada Yayasan UTP untuk full scholarship juga. So maksudnya dah ada dua lah penaja kat sini. Okay, seterusnya kita ada Yayasan UTP Education Grant. Ini pun ada juga. Yayasan UTP Education Grant ni dia cover yuran pengajian saja. So, kelaikannya adalah seperti berikutlah 8A minus. Okay. Untuk SPM lah. Kalau untuk yang matrik apa semua nanti dia kena CGPA 3.5 ke atas lah. So kalau yang macam untuk Yayasan UTP Education Grant, tuition fee sehingga 100,000 which is cover the whole tuition fees lah dekat UTP. So the whole tuition fees. So ini adalah lagi satu penaja lah. So pertama sekali tadi Petronas Scholarship yang cover semua including allowance banyak 900 bulan. Okay, lepas itu adalah Yayasan UTP full scholarship. Pun sama sebiji kopi daripada Petronas juga. Allocation dia. Cuma allocation dia kurang sikit daripada Petronas dan allowance semua sama sebiji. RM900 sebulan. Dan juga cover the whole tuition fees, allowance segala semua cover. Lepas tu kita ada education grant. Education grant ni permohonan melalui UTP lah, UTP website, UTP punya, Yayasan UTP punya link nanti. Alright. Okay, lepas tu juga, okay, ini yang paling penting, especially pelajar-pelajar MRSM, rasanya semua pelajar MRSM patut tahu kan, MRSM ada YTP, program YTP. Program YTP ni untuk ni hanya untuk program pelajar Bumi Putra sahaja. So, untuk program ini, okay, permohonan buka daripada 17 Jumaat lepas sehingga 27 Jun sahaja. So untuk 27 Jun, okay, 12 tengah hari ya. Maksudnya Isnin depan 12 tengah hari sahaja kalau nak untuk permohonan ni. That's why kita nak kalau boleh banyak pelajar, especially pelajar MRSM untuk apply YTP. Okay. Ini adalah program-program yang ditaja under YTP. So untuk YTP punya program UTP kita panggil Yayasan UTP pula. Mara Young Talent Program untuk program kejuruteraan, semua program engineering boleh dan satu lagi program asasi untuk komputer. Komputer ni maksudnya pelajar boleh apply waktu degree nanti dia boleh masuk untuk computer science ataupun IT ataupun information system. Tetapi kalau untuk permohonan ke UTP nanti, pelajar tersebut boleh pilih apa program yang dia nak. So apa program dia nak dan juga nanti dekat permohonan waktu Young Talent Program ni dekat Mara punya website, pelajar tersebut kena pilih dua program sajalah, sama ada program 2101 ataupun 2102. 2101 adalah untuk engineering, 2102 adalah untuk komputer. Okey, dua program ni saja yang kita panggil stream lah. Stream engineering dan juga stream kita panggil stream komputer. So untuk stream engineering, pelajar tersebut mesti dapat sekurang-kurangnya 6A. 6A ni dalam BM wajib, BI, English, Fizik dan juga Kimia dan dua subjek lain including Admaths lah. Kalau untuk engineering ni including Admaths B+. So maksudnya apa kita panggil subjek Admaths dan juga subjek-subjek lain lah. Contohnya dia ambil biologi ke ataupun dia ambil subjek lain sejarah semua tu. So semua boleh diguna pakai. So cumanya beza dia untuk komputer ni, pelajar tersebut perlu cuma ada tak perlu fizik kimia. Tapi kalau dia ambil fizik kimia tak perlu juga. So total must be 6A minus jugalah. Total must be 6A minus including including English, Mathematics dan juga 4 subjek lain. 4 subjek lain tu including Admaths lah. Okay, so ini adalah requirement
untuk computing. So untuk pelajar-pelajar yang berminat, so untuk makluman cikgu semua, pihak BPP dah bagi extra allocation dekat UTP pada tahun ini. Extra banyak jugalah. So that's why pihak BPP, Puan Siti call kita, dia kata make sure Tajul kau dapatkan juga nombor tu, itu that is my KPI. So that's why sekarang kita nak bantu BPP juga untuk dapatkan achieve dia punya number of sponsored student dekat UTP, supaya pelajar-pelajar ni mohon UTP dekat dalam YTP tu, UTP as a first choice kalau dia betul-betul nak UTP. Jangan letak second choice, first choice nak letak contohnya program overseas lain apa semua, dan walaupun dapat 6A tapi nak letak overseas, memang I would say the chances untuk quite slim lah. So kalau nak betul-betul nak UTP, letak UTP as a first choice. Supaya nanti bila buat selection apa semua, pihak UTP boleh buat rayuan kepada pihak BPP yang mana kalau pelajar ni dapat mohon UTP sebagai first choice tapi tak dapat UTP dapat tempat lain, then kita boleh buat rayuan. Sebabnya dia letak UTP as a first choice. Kalau dia letak UTP as a second choice, nak buat rayuan tak boleh lah, because that is not dia punya first choice kat UTP. So macam ada tahun lepas, kes tahun lepas, dia letak UTP sebagai second choice, letak first choice overseas. Lepas tu tak dapat kat UTP, dapat ke tempat lain, nak UTP juga because dia kata dia letak UTP sebagai second choice. Tapi pihak BPP letak dia dekat universiti lain, so dia tak nak. So that's why lepas tu pelajar tersebut sebab nak UTP juga, dia kata tak apa, dia let go YTP kat tempat lain, so nanti dia apply TSP. Boleh lah juga, tetapi rugilah dia punya allocation ataupun rugilah kita panggil penajaan tu kan. So kalau dah boleh letak UTP sebagai first choice, letak UTP sebagai first choice. Okey, untuk program yang talent program juga, YTP ni, pihak BPP minta UTP untuk kita panggil macam interview session. So pada hujung bulan 6 nanti, kita akan dapat list daripada kita panggil BPP untuk pihak UTP buat screening. So kita akan panggil macam interview session lah. So insyaAllah then dalam masa awal bulan 7 nanti kita akan panggil interview untuk pelajar-pelajar yang mana layak dan juga yang mana telah disenarai pendek oleh BPP nanti untuk interview insyaAllah. Alright. So inilah benda-benda yang kami nak highlightkan kepada pihak kaunselor, especially dengan tajaan MARA ni, sebab pihak MARA sendiri ataupun BPP sendiri dah bagi penekanan yang lebih pada UTP, make sure UTP dapatkan number of students semua tu, supaya that is part of BPP punya KPI jugalah. So that's why bila dah bagi pihak BPP bagi peluang pada UTP untuk dapatkan student, so that's why kami pun dengan kerjasama dengan BP, dengan BPM juga insyaAllah, so supaya kita boleh war-warkan kepada anak-anak pelajar ni, especially anak-anak MRSM. Okay, lepas tu selain daripada itu kita ada program tajak daripada JPA juga, tapi untuk program JPA ni dia buka sehingga 26. So program ini adalah program untuk pelajar 9A+ lah. So untuk makluman cikgu-cikgu semua yang mana sila dapat 9A+ ni, pilih saja universiti mana-mana dekat dalam negara ni. Dia kata nak pergi mana? IMU ke, nak pergi multimedia ke, nak pergi Manipal ke, dia nak pergi contohnya AIMS ke apa semua, mana-mana universiti, semua boleh. Asalkan dia dapat surat tawaran je. Tapi of course lah, macam UTP, we would like to invite dia orang ni semua yang, sebab tak kisah program apa pun, semua program diterima asalkan pelajar tu mohon dapat offer letter, pihak JPA akan bagi tawaran. So permohonan ni untuk pelajar-pelajar JPA yang dapat 9A+ ni akan disenarai pendek oleh JPA nantilah. Tapi tarikh permohonannya sehingga 26 Jun saja. Dia starting hari ini pukul 5 petang sampai 26 Jun. So semua penaja-penaja ni semua buka very short period saja, dalam 1 minggu saja. Alright. Okay. So untuk UTP juga, this is additional punya scheme yang daripada UTP. Ini scheme ni baru, sangat-sangat baru lagi. Okay, in fact kami belum dapat. Okay, kita nak war-warkan kepada cikgu-cikgu semua yang bukan macam yang last semester yang Mei tu. Ini baru sekali lagi. Pelajar yang dapat minimum 4A, sebab kita dulu bila kita buat survey apa semua, pelajar-pelajar yang dapat 4A, 5A semua ni
banyak yang tergantung, especially pelajar-pelajar yang susah. So this is kategori untuk B40 saja. Pelajar-pelajar yang susah, yang mana pelajar susah ni 6A tak dapat 6A juga, because nak dapat MARA kena dapat 6A minimum. Lepas tu nak dapat Petronas semua 8A. So minimum adalah MARA which is 6A. So ada banyak kategori yang tengah-tengah tu, 4A, 5A semua ni. So pihak UTP decide untuk kita buatkan satu special scheme which is dapat quite numbers of allocation juga, banyak juga. So that's why kita mencari pelajar-pelajar yang berpotensi untuk dapat penajaan ni juga, untuk pihak UTP buat screening dan juga interview nanti. So minimumnya adalah 4A lah, including BM, BI dan juga matematik, dan satu lagi apa-apa subjek lah yang mana yang pelajar tu dapat A. So ini adalah kita buat screening lah nanti. So that's why kita nak pelajar-pelajar untuk mohon nanti, insyaAllah. Right? So ini adalah full scholarship. Full scholarship bermaksud yuran pendaftaran tak perlu bayar, yuran pengajian tak perlu bayar, yuran asrama tak perlu bayar, semua tak cover semua. Cumanya untuk yayasan, untuk ini pelajar tak dapat allowance lah. Tetapi yuran pengajian, yuran asrama, yuran pendaftaran semua ditanggung. Tapi pelajar boleh mohon yuran boleh mohon allowance sara hidup tu, ataupun bukan additional untuk sara hidup tu melalui zakat yang asing lah. Tapi kita ada banyak bantuan zakat ni, cumanya kita tak boleh nak letak kat sini because of itu bukan yuran pengajian. Kami highlightkan ni bukan dengan yuran pengajian saja. Ada yuran bantuan lain, ada untuk kita panggil bantuan sara hidup. Itu pelajar boleh mohon juga. Tapi selain pada itu juga untuk bantuan sara hidup ni, ataupun kalau pelajar nak duit ekstra semua ni, in fact kita pun ada kita panggil job on campus punya student. So macam student buat part time lah. So part time tu bukannya kita suruh buat kerja berat-berat. Part time tu macam kerja macam some clerical work apa semua. Okay, seminggu dalam beberapa jam saja, dan dia akan dapat insyaAllah dalam lebih kurang maksimum boleh dapat lebih kurang 300 lebih, 350 sebulan macam tu. So ini sebagai duit poket tambahan kepada student, asalkan pelajar nak buat saja. So kita memang encourage, kita memang buka kepada semua pelajar yang berminat untuk yang nak buat extra work ataupun some part time job lah, right? So ini adalah untuk full scholarship. So kita ada untuk special scheme. Special scheme kita ada macam May intake hari itulah. So untuk special scheme ni kita ada macam untuk B40 punya kategori, pelajar tersebut kena kita panggil mohon PTPTN sebagai partner. Dia kena combine PTPTN dan juga zakat, dan which is akan cover keseluruhan yuran lah. So dia punya trik dia adalah pelajar tersebut perlu mohon PTPTN saja. Kalau tak mohon PTPTN pun tak apa. Tapi yang portion PTPTN tu which is lebih kurang dalam 5,000 tu, so pelajar perlu bayar lah, sama ada nak bayar daripada family nak bayar ke, abang kakak nak bayar ke, pakcik makcik nak bayar pun boleh. Ini untuk setahun punya program. Okay? Tahun yang selebihnya dalam 15,000 tu akan dalam 14,000 tu akan ditanggung oleh pihak zakat UTP. So ini untuk B40 punya kategori. So kita ada M40 punya kategori pula. M40 punya kategori adalah pelajar tersebut akan dapat maksimum about 9,000. 9,000. Okay, so selebihnya yang lagi 9,000 tu akan ditanggung oleh pihak pelajar lah, sama ada parents nak bayar ataupun nak apply PTPTN which is dapat lebih kurang 5,000. So daripada kalau dapat 5,000, yang balance tu dalam 3,000 lebih tu kena top up pakai duit sendirilah, ataupun mana-mana bantuan kewangan yang lain boleh juga. Okay, itu untuk yang special scheme yang mana tanggung 1 tahun terus. Okay, lepas tu kita ada normal scheme. Normal scheme ni kalau special scheme kita dah habis. So sekarang ni special scheme ni kita dapat 200 allocation tahun ni. Kita dah pakai lebih kurang 120 dah lebih kurang. So kita ada balance lagi 80 lagi yang kita boleh guna pakai pada tahun ini. So kalau dah habis special scheme ni, so yang banyak 120 tu kita pakai waktu May intake hari itulah. So pelajar-pelajar May intake hari itu yang mana mohon, yang mana kita dah tawarkan semua tu semua dah masuk waktu May tu pakai trial itu. Normal scheme, kita ada normal scheme juga. Normal scheme ni bermaksud pelajar tu kena mohon every semester. So kita akan bantulah untuk mohon. Ini kita panggil macam program bantuan zakat macam biasalah.
So cumanya kita panggil normal skill lah. Ini bantuan zakat biasa. Setiap semester ada banyak allocation. So pelajar boleh kalau tak cukup ataupun tak dapat bantuan kita panggil zakat yang full 1 tahun, boleh mohon bantuan zakat ini juga. So bukan tak ada, dah habis bantuan untuk special scheme 1 tahun tu dah habis dah semua. So ada banyak lagi. This is untuk normal scheme yang kena mohon every semester. Kenapa kena untuk mohon every semester? Sebabnya kita punya assumption adalah pelajar family tersebut kalau nak mohon, kita gunakan yang kita panggil slip pendapatan terkini untuk semester ni. Kalau semester depan, kita minta mohon untuk yang slip pendapatan terkini. Yang tak kisahlah pengesahan gaji ke, pengesahan pendapatan daripada penghulu ke, semua tak kisah. So, manalah tahu kalau semester ni gaji parents dia dapat 4,000 bawah. Semester depan mungkin dia dah tukar kerja, dah mungkin dapat 8,000 lah apa semua, mungkin tak layak lah untuk B40 punya scheme. So, itulah kita punya andaian macam tu lah. Right? Assumption kita macam tu. Right? So, M40 pun sama juga, normal scheme pun ada untuk M40 punya kategori. Okay, lepas tu kita ada bantuan daripada PTPTN. Gila. Okay, untuk bantuan daripada PTPTN ni, kita ada daripada PTPTN kita ada 6,000. Okay, untuk PTPTN ni kalau untuk bantuan zakat, pelajar tersebut kena mohon PTPTN. Tapi kalau yang tak layak untuk zakat apa semua pun boleh mohon PTPTN juga untuk pelajar-pelajar yang let's say katalah parents dia katalah berpendapatan lebih katalah 10,000 lebih pada 20,000 masih boleh mohon sebab PTPTN ni adalah wajib layak untuk semua pelajar UTP. Tak kisahlah kategori pendapatan berapa pun, memang layak saja. Okey, semua pelajar cumanya dia akan mungkin dapat 3,000, mungkin dapat 5,000, mungkin dapat 6,000 macam itulah. So ada kategori-kategori pelajar pendapatan ibu bapa macam tu. Right? So selain daripada itu juga kita ada bank loan jugalah. So daripada Bank Rakyat, Finbank dan juga Maybank. Okay, so bank loan ataupun education financing lah untuk dia syariah compliance. So pelajar ni kalau untuk pelajar-pelajar ni sebenarnya untuk zakat ke apa semua kita fokuskan untuk kalau boleh untuk kalau buat loan apa semua ni untuk foundation saja. Sebab kalau dah habis foundation nanti dapat CGPA 3.0 and above, apply lah MARA TESP Tertiary Education Sponsorship Program. Yang mana apply TSP ni dapat 3.0 ni sure akan dapat punya lah. Alright. So that is guaranteed by MARA asalkan CGPA 3.0. Okay, alright. Okay, ini adalah antara bantuan-bantuan kewangan yang lain yang ada untuk pelajar-pelajar ataupun untuk pelepasan SPM ni. Alright. Okey, itu saja cikgu. So nanti saya nak sharekan sedikit satu link untuk kalau boleh minta untuk cikgu-cikgu share dengan pelajar. Share link. Cikgu-cikgu saya dah ada sharekan link ni cikgu-cikgu. Okey, dan juga saya sharekan saya punya nombor telefon. Kalau siapa-siapa yang tak ada nombor telefon saya lagi. So, especially untuk kalau boleh kita nak minta dia orang submit by this week. Sebab by next week tu kami dah untuk zakat apa semua kita dah buat screening. Okay, untuk siapa yang dah submit hari ini, kita akan bagi reminder supaya pelajar tersebut submit permohonan untuk Petronas PSP 1, 22 hari bulan. Lepas tu untuk TSP, untuk YTP 27 hari bulan. Dan untuk JPA 26 hari bulan. So kita akan keep on email untuk bagi remind dia orang supaya submit application untuk bantuan kewangan ataupun penajaan ni. So itu saja cikgu-cikgu daripada saya. So Nak dan juga Encik Falik ada apa tambahan nak sampaikan? Nak ada masuk Nak? Falik?
Ada ke? Okey, kalau Cikgu Falik ada ke? Ada ke? Cikgu Yusma, saya ada nak kenalkan ni, ada kita punya new team member Encik Falik dekat Cikgu Yusma dan juga semua cikgu-cikgu kaunselor yang lain lah. Encik Falik buka kamera Sat. Ni Nat. Encik Falik. Ya, Assalamualaikum. Ini adalah Cik Falik. So Cik Falik pun baru join kita punya marketing team. Sebelum ni Cik Falik dia dekat teknologi transfer office. Ya. So banyak pasal research apa semua dia tahulah semua ni. So insyaAllah dengan ni nanti kita boleh buat sharing. So untuk kaunselor-kaunselor yang lain semua, so hari Jumaat lepas kita ada jumpa dengan Puan Yusma. So ada banyaklah kita punya program-program, insyaAllah nanti Puan Yusma boleh share dengan cikgu-cikgu nanti ya. Alright. So nanti insyaAllah kita pun nak buat, kita panggil macam seminar kaunselor ataupun workshop lah juga bersama dengan pelajar-pelajar juga nanti dan juga kaunselor-kaunselor juga insyaAllah. Okey, rasanya itu saja. Ada apa-apa tambahan Nat? Encik Falik? Saya rasa for us, on behalf of us, kita nak yang first terima kasih banyak-banyak lah tentang Square Tech tu sebab kita dapat alhamdulillah respon yang sangat memberangsangkan daripada anak-anak MRSM. Alhamdulillah, syukur. Dan yang keduanya insyaAllah kita nak teruskan inisiatif selaku rakan strategik bersama dengan MARA dan juga MRSM. Kalau ada apa-apa program kita boleh support, contohnya ada MRSM yang nak datang ke UTP buat lawatan, bawa anak-anak pelajar, insyaAllah mana yang kita boleh buat bersama, kita buat bersama. Okay, terima kasih. Terima kasih. Okey, Puan Yusma. Tajul, mungkin boleh buka soalan ke kalau ada siapa-siapa nak bertanya? Okey. Kalau ada cikgu-cikgu, kita buka kepada any Q&A. Ya. Sebab tadi ada yang PM tanya, maklumat ni mereka boleh offer ke dengan apa, sebab ada rakan-rakan kaunselor di sekolah kementerian. Jadi saya rasa boleh, tak ada masalah kan? Boleh masalah. Macam mana? Cumanya form tu, kalau form yang saya bagi tu adalah form untuk MRSM. Kalau nak form untuk ni, saya boleh bagi satu form lagi lah untuk Square Tech lah. Boleh saya bagi form satu lagi lah untuk general lah. Yang sekolah, untuk kalau nak share dengan sekolah-sekolah lain pun boleh juga. Berkaitan dengan peranjaan dia. Nanti saya sharekan slide ni juga senang. Okey. Baik, go. Yang lain tak ada soalan ke? Okey, kalau tak ada soalan tak boleh tu. Puan semua. Barat, insyaAllah kita jumpa lagi. InsyaAllah, terima kasih banyak Encik Tajul, Nat. Hari tu tak sempat jumpa. Tak sempat jumpa. InsyaAllah nanti nak datang marah lagi. InsyaAllah kita jumpa Puan Yus. Right, next time. Alright. Okay, thank you. Terima kasih banyak. Okay, hati-hati mandu Puan Yus. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Okay, thank you cikgu semua. Terima kasih Encik Tajul, UTP. Okay, thank you. Jumpa lagi insyaAllah. Nanti